Namaku Aisyah. Aku berumur 28 tahun dan sudah 5 tahun berkahwin dengan Hafiz. Perkahwinan kami bukan seperti gambar perkahwinan yang cantik dalam bingkai emas, tapi lebih seperti jalan kampung di Bukit Tinggi yang berliku-liku, hilang di sebalik semak dan batu besar. Kami tinggal di sebuah kampung kecil bernama Kampung Laman, manakala Hafiz bekerja shift malam sebagai pengawal keselamatan di sebuah gudang logistik di daerah Bentong. Aku bekerja sebagai pembantu pentadbiran di sebuah salon kecantikan kecil di Jalan Besar, di mana semua orang tahu siapa yang potong rambut siapa, tapi masing-masing buat-buat tak tahu. Suatu petang Ahad, aku ternampak serbuk putih halus macam bedak di kaki almari kayu jati lama kami di ruang tamu. Pada mulanya aku ingat itu cuma habuk, tapi bila aku perhatikan dengan lebih dekat, ada lubang-lubang kecil di situ. Anai-anai, kami sembur racun anai-anai. Bau kimia itu sampai menusuk ke tekak. Aku pakai topeng muka, tapi pagi esoknya, bawah meja di dapur, ada je kesan-kesan baru. Orang dari Bentong datang, dengan muka serius dan beg hitam, buat rawatan gas penuh. Mereka kata, kami kena kosongkan rumah dalam 7 hari. Aku kira-kira berapa kos untuk tinggal di rumah inap di Kuala Lipis selama seminggu. Memang mahal, terutama dengan pinjaman rumah yang masih berjalan. Jauh kalau nak balik kampung ibu bapa di Raub, rumah kawan pula sempit. Jom kita pergi rumah ayah aku, cadang Hafiz. Tempat ada? Aku terus beku. Dengan Amir Faiz, abang ipar aku yang tinggi, kurus dan mata sejuk macam air di Sungai Pahang, aku jarang sangat jumpa. Setiap kali berjumpa, aku rasa macam nak ujian, tapi aku tak tahu apa subjeknya. Rumah dia di sebuah hotel kecil di tepi jalan sunyi di Taman Tasik, dengan pokok-pokok bunga raya yang meneduhkan halaman yang dipenuhi dengan bunga geranium dan pandan wangi. Semuanya teratur sampai seolah-olah barang-barang itu menyimpan cerita yang enggan diceritakan. Amir menyambut kami di pintu dengan kemeja linen dan lengan digulung. Wajahnya kelihatan seperti gambar lama yang pudar warnanya. Masuklah, rumah ini luas, asalkan tak penuh dengan bising, katanya ringkas. Bilik kami kecil, pintu berat dan lantai berkeriut. Hafiz berbalik dan tidur sebelum shift malam. Aku duduk di tepi katil, mendengar bunyi baru, anjing menyalak jauh, bunyi jangkrik, dan nafas rumah yang perlahan. Untuk tenangkan hati, aku pakai rantai kaki yang halus, satu kelemahan kecil yang buat aku rasa berani, walaupun aku tahu tiada siapa perasan. Atau itu yang aku fikirkan. Malam itu, Hafiz pergi kerja. Aku cuba membaca, tapi huruf-huruf tu macam cair. 3 ketukan lembut di pintu. Aisyah, aku masak sup tulang. Kalau nak, jom makan. Suara Amir perlahan, hampir berhati-hati. Di dapur, di atas meja, ada periuk enamel berisi sup tulang panas, roti dengan kerak tebal, dan mangkuk garam berwarna-warni. Aku duduk berdepan dengan dia. Kami makan dalam diam. Sejak suapan pertama, aku rasa pandangannya meluncur tidak kena tempat, dan dari bawah keningnya dia memerhati terlalu lama, macam tukang kayu yang mengukur papan dengan mata. Urat-urat di tangan hitamnya menonjol. Aku tahu aku tak patut pandang, tapi aku pandang juga. Tak selesa ke? Dia tanya. Tempat baru, jawab aku. Tak pasti. Tak ada apa yang gigit kat sini. Dia senyum ringan. Aku balik bilik tapi tak boleh tidur. Di kepala aku, pandangannya itu dingin, mengkaji, tapi anehnya menghangatkan kulit aku macam cahaya matahari tersembunyi. Pagi aku bangun awal, pakai nightgown kapas nipis dan ikat rambut dengan reben satin warna merah jambu lembut. Aku masuk dapur nak masak kopi guna cerek kecil. Amir dah baca surat khabar Raub. Matanya meluncur ke arah aku tapi cepat kembali ke kertas. Aku terasa hangat sampai muka merah. Aku biar kopi mendidih perlahan. Semasa buih di permukaan masih bergetar, aku rasa ada pandangan dari belakang. Bila aku berpaling, dia tengah tuang teh, macam biasa. Aku cuba tolong kemas. Aku pakai t-shirt ketat, seluar pendek linen dan selipar rumah kegemaran dengan reben kecil, satu keselesaan yang kelihatan tak bersalah, tapi aku tahu aku suka benda cantik walaupun kecil. Sewaktu aku mop lantai koridor, Amir keluar dari bengkel kecilnya yang berbau resin. Pandangannya terhenti sekejap pada rantai di buku kaki aku, yang berkilat sebelum menurun ke lutut aku.
Aku rasa ada sesuatu menyucuk dada. Aku bangun perlahan supaya tak terhuyung-hayang dan bertentang mata dengan dia. Dia mengetatkan rahang dan lalu tanpa berkata. Aku tinggal dengan jari kebas memegang mop dan air di bawah kaki aku nampak macam tasik nipis yang boleh buat aku tergelincir. Malamnya, Hafiz balik, makan cepat dan tidur. Aku duduk di ruang tamu, TV buat bunyi rendah. Jam dinding lama berdetik perlahan macam pengakuan kecil. Amir masuk senyap dan duduk di hujung sofa sebelah aku. Jarak di antara kami 2 tapak tangan. Cukup untuk tak terlalu dekat, tapi tak cukup jauh. Rindukan Bentong? Dia tanya. Sedikit, aku bisik. Syukur kau ada di sini. Suaranya lembut. Degup jantung aku laju. Aku istri orang, tapi dengan lelaki ini, aku tiba-tiba rasa hidup yang terlarang. Aku tutup TV dan masuk bilik. Macam tutup buku pada halaman yang salah. Malam-malam aku bermimpi tangan-tangan hangat dan kuat yang memeluk aku melalui selendang nipis, bisikan hampir di telinga. Aku bangun panas, tekak kering, jam tunjuk 2.40 pagi. Bulan menyelinap di sebalik langsir, tiba-tiba aku dengar bunyi kaki di koridor. Lantai kayu berderit perlahan, berhati-hati, bayang-bayang berhenti di depan pintu kami dan kekal. Lama. Kemudian bunyi kaki menjauh. Aku tekan diri pada Hafiz yang tidur lena macam batu. Tapi aku dah tahu, itu Amir. Pagi aku kata aku terlebih fikir. Rumah lama, lantai kayu. Tapi bayang itu tak hilang dari ingatan. Aku cuba sibukkan diri dengan kemas stor bawah tangga. Amir beri aku kunci berkarat. Hati-hati, tangga kering tapi licin. Dia senyum sinis. Bau dari dalam stor campuran kulit ipal dan lavender. Antara kotak aku jumpa kotak kayu gelap berukiran. Aku buka penutup, nampak gelang perak lama dengan motif mawar kecil dan batu hijau dan sapu tangan hitam lelaki dengan inisial sulaman. Aku gigit bibir bawah dan simpan balik. Aku bukan orang yang suka membongkar rahsia orang lain. Macam mana? Aku dengar suara dari belakang. Aku tak perasan dia masuk. Ini museum benda-benda sunyi, aku jawab. Dia angguk, pandangannya tenggelam jauh macam orang yang mengimbau kenangan. Dia hulur gelang itu. Untuk istri aku dulu, katanya perlahan. Sesuai dengan awak. Tidak patut, aku bisik. Tidak ada yang patut, kadang-kadang benda kena masa. Dia kata. Aku pasang gelang itu, rasa dingin dan berat, macam janji. Aku tak simpan, letak di rak, tapi kulit aku ingat bentuknya. Petang panas menyengat di halaman. Aku pakai gaun rumah biru muda dengan tali halus dan selipar lembut. Aku buka tingkap, bau pokok anggur dan bunga geranium menusuk hidung. Masa aku keluar bawa bakul baju kotor, pintu pagar berbunyi. Amir masuk, gulung lengan. Panas betul, rumah ni macam bilik mandi. Dia senyum sebelah mulut. Aku balas senyum, betulkan gaun yang melekat di badan sebab angin panas. Dia dekat. Aku bau sabun dan kayu, bukan minyak wangi. Pandangan dia luncur di tulang selangka aku, di celah tali gaun yang hampir jatuh. Aku genggam tangan sendiri, tak mundur. Pokok anggur ni kena potong sikit, dia kata, macam nak bagi alasan datang. Tapi setiap ranting ada cerita. Ada benda tak boleh potong, aku cakap sebelum fikir. Dia diam, pandangannya berhenti lama di bibir aku. Saat yang boleh buat orang ubah haluan. Hafiz balik, makan tidur. Aku kemas papan catur nak alihkan fikiran. Amir duduk senyap. Kami tukar bidak macam tukar kata-kata. Dia gerakkan perwira dengan yakin. Aku leka. Ada cahaya dalam mata dia. Tak patut kita buat ni, aku bisik tanpa pandang dia. Sama aku, dia balas. Ambil air, lalu pegang tangan aku, ringan, tak kuat, cuma nak cek tali nada. Kulit aku bergetar. Aku tarik nafas tajam. Sebelum balik, aku selak telefon Hafiz, bukan nak cari, cuma nak set alarm. Muncul mesej dari Miro. Rindu kau, bila nak jumpa lagi? Jari aku bergerak tanpa kawalan. Aku tutup cepat macam orang letak tangan dalam api dan tarik semula. Di dapur Amir buat teh. Ada apa-apa tak? Dia tanya. Susah tidur, aku tipu. Dia tak desak. Letak cawan dekat aku, kecil tapi berat macam batu. Malam datang perlahan. Dari koridor bunyi kaki, bayang di pintu. Aku bangun, melangkah perlahan. Bayang tak bergerak, kemudian hilang. Aku tak buka pintu. Tangan aku dipemegang, nafas pendek, gelang di rak bersinar macam kuku bulan separa. Esok aku cuba lupakan. Pakai kemeja putih linen, skirt paras lutut, rantai kaki yang buat aku berani. Aku keluarkan kerusi ke tempat teduh, bilas tomato untuk salad dan potong keju.
Amir lalu ambil timun, gigit. Pandangan tenang tapi ada api yang lelaki cuba sembunyikan dengan bahu tegap. Lepas pasar, aku ke kedai kayu. Kalau bosan, ikutlah, dia kata. Pagi masih sejuk, aku jawab cepat. Malam datang, macam kain madu. Angin bawa bau jerami. Gaun aku kering di tali. Aku simpan, kain sentuh pergelangan tangan. Amir letak sapu tangan hitam dengan inisial di meja, sama macam yang dalam almari. Dia tak ambil balik. Aku pandang saja, macam rahsia asing yang entah kenapa diberi amanah. Jam hampir tengah malam, rumah sunyi. Dari jauh bunyi kereta api yang tak nampak tapi terdengar melintas. Telefon Hafiz berkelip. Esok aku tak boleh. Lain kali, dari Miro. Ada sesuatu klik dalam jiwa aku, bukan kunci, tapi kunci yang terbuka. Aku keluar ke beranda, selendang nipis melilit bahu. Amir duduk di bangku kayu dengan buku yang tak dibaca. Tak tidur? Aku tanya. Kadang malam tak mau tidur, dia jawab. Aku duduk. Ada 3 langkah udara antara kami, cukup untuk bernafas. Kami diam. Angin angkat helaian rambut aku, dia tolak ke belakang telinga aku. Sentuhan singkat tapi hangat. Aku tak mundur. Aku tahu pagi akan datang dengan soalan yang belum siap dijawab, tapi malam itu tiada soalan. Hanya rantai kaki yang berdenting perlahan dan pandangan yang berjanji tanpa kata. Di katil, Hafiz bernafas rata, bau minyak wangi asing dan udara malam. Aku letak telefon jauh supaya tak menyala macam pengumpat. Tutup mata, tapi tak tidur. Gelang dirak berkilat dengan motif mawar. Aku tak pakai. Aku tahu ia ada, jawapan pada soalan yang belum tanya. Pagi, bau tanah basah dan jarum pokok pinang menyelinap masuk. Aku bangun jam 5 tanpa alarm. Pakai gaun linen hijau tua, tali pinggang nipis, sandal kulit rendah. Rantai sama, bibir pakai lipstik merah jambu lembut. Amir sudah buat kopi, lengan baju digulung, rambut kusut macam malam juga tak beri damai. Sedia ke kedai kayu? Dia tanya tanpa angkat mata. Sedia, aku senyum, ambil selendang. Dalam lorong selalu sejuk. Kereta Opel lama dia mengaum, kami bergerak di pagi yang segar. Jalan ke kedai kayu berliku, rumah bangun dari tidur, cerobong asap berasap, kambing meragut di lereng bukit, air sungai berbisik cerita lama. Amir pandu tenang, tahu setiap lubang dan bayang. Dalam satu selekoh, dia hulur tangan tutup radio. Jari dia tersentuh lutut aku. Dia diam, aku juga. Lutut aku ingat sentuhan itu, hangat. Pasar di kampung hidup, gerai madu, cendawan kering, bakul tenun, tikar anyaman. Aku beli kain langsir baru, kotak rempah kayu kecil, jem buah ros. Seorang wanita tua dengan mata jernih kenal Amir. Pak Cik Amir, lama tak nampak. Anak awak sihat? Dia angguk, pandang aku macam memperkenalkan tanpa sebut nama. Wanita itu senyum, seolah tahu sesuatu kami belum ucap. Dalam perjalanan balik, hujan renyai turun. Amir buka payung, tarik aku ke bawahnya. Gaun aku melekat di badan, sejuk dan basah. Dia pandang lurus, tegang antara kami terasa macam elektrik statik. Dia sentuh bahu aku, nak lindungi dari hujan, tapi jari dia tinggal lebih lama dari biasa. Nanti demam, dia goda. Aku tak percaya. Aku bisik. Sampai rumah, kami ketawa pada angin yang pukul pintu pagar, seperti 2 kanak-kanak yang tak tahu betapa bersalahnya mereka kerana bahagia. Malam itu kami duduk di beranda. Dia tunjukkan patung kayu kecil, hati yang pecah dan disambung dengan paku halus. Dari kayu epal, katanya. Kalau hujan, ia hancur, tapi kalau jaga, hidup berdekat. Ada benda tak mahu dijaga? Aku jawab. Hanya mahu pecah, dia balas. Dia dekat. Tangan dia sentuh bahu aku lembut, macam pegang benda rapuh. Kau tak macam dia, bisik dia. Tidak, tapi aku takut. Takut apa? Takut apa yang dah bermula. Bibir dia sentuh leher aku, sangat lembut, cukup untuk curi nafas. Sunyi antara kami diisi dengan hangat dan nafas. Aku masuk dulu, bilik berbau hujan, telefon Hafiz berkelip. Malam itu indah. Aku masih ingat nama Miro. Aku tak padam mesej. Aku biar ia jadi bukti segala yang tak bermakna lagi. Esoknya, dia balik, bau tubuh lain. Senyum macam tiada apa. Kau tak tidur? Dia kata. Tidak, jangan risau. Aku jawab. Dia kata aku sentiasa tunggu. Aku sedar, aku tak tunggu lagi. Tak tunggu Hafiz, tak tunggu alasan. Hanya tunggu diri sendiri. Malam aku kemas barang.
Dalam poket gaun, aku jumpa gelang mawar yang Amir beri. Aku lihat lama dan letak di meja sebelah telefon Hafiz. Biar ia ingatkan kau, bukan semua yang berkilau itu suci, aku bisik. Lepas itu aku duduk dan menangis. Bukan sebab sakit tapi penat. Hati manusia ada had beratnya. Amir masuk senyap. Kau nak pergi? Ya. Boleh tak ada sesuatu yang tinggal? Dia hulur sapu tangan hitam dengan inisial. Buat kenangan? Tidak. Aku ambil, aku kata. Dia tak ucap selamat tinggal. Cuma kalau kau datang lagi, pokok anggur akan kenal kau. Aku pergi. Di luar, udara bau resin dan tanah basah. Setiap batu di jalan jadi saksi. Aku tak berpaling sebab aku tahu dia masih di situ, di bawah pokok anggur, memerhati aku. Kereta api ke Bentong bertolak awal. Aku duduk sendiri di dalam kompartmen, dengan bagasi dan sapu tangan hitam yang dipegang erat. Jari aku sentuh perlahan, macam simpan suara dia. Aku pandang luar tingkap, bukit tinggi menjauh. Kabus terbelah, pokok-pokok tunduk macam saksi sesuatu yang takkan dicerita. Rumah kami di Bentong bau bahan kimia selepas rawatan anai-anai. Sejuk, bersih tapi tanpa nyawa. Meja kosong, lantai berkilat tapi tiada ketenangan. Aku duduk sofa, sembunyikan muka dalam tangan, biar air mata jatuh di sapu tangan yang diam menyerap, macam dia buat dulu. Petang itu Hafiz balik. Masuk senyap, tapi tanpa rasa bersalah. Pandangan kami bertemu, aku tahu, antara kami tiada marah atau cinta, cuma kebiasaan dan kekosongan. Jangan kadang kau nak tinggal. Aku jawabnya tak tahu. Dia letak kunci, tanggalkan kasut. Dengar, tak payah gaduh, semua akan selesai. Tidak, tak akan. Aku jawab tenang. Dia senyum tapi matanya kosong. Dia dah ada orang lain? Dia angguk. Penting ke? Ya, aku bisik. Aku akan sentiasa ingat. Dia diam, kemudian tarik nafas berat. Aku akan pergi esok. Rumah ni untuk engkau. Kau lebih sayang dari aku. Aku diam, cuma angguk. Malam aku kemas pakaian. Di poket jubah, gelang berbunyi. Aku lupa ia ada. Aku ambil, pandang lama, letak di meja sebelah telefon Hafiz. Biar ia ingatkan kau, bukan semua pengkhianatan nampak jelas. Esok aku pergi tanpa hala tuju. Kereta api ke Kuala Lumpur hampir kosong. Dalam kompartmen ada wanita tua dengan sejambak bunga ladang. Dia senyum. Nak ke mana? Takut pada seseorang. Dia diam. Di tingkap, bukit tinggi menjauh, tapi dalam aku masih ada bau resin, bau tangan yang tak berani tahan aku. Seminggu berlalu. Malam, masa matahari terbenam di bukit tinggi, posmen letak sampul kecil dalam peti surat. Tiada pengirim, cuma alamat tulisan tangan, Bentong. Dalamnya gambar pokok anggur tempat kami duduk. Tepi gambar ada ranting pendek. Pokok anggur itu berbunga lagi. Kalau kau datang, ia akan kenal kau. Jari aku bergetar, aku senyum sambil menangis. Aku letak gambar di kabinet dan lama memandangnya. Kemudian aku keluar ke balkoni. Kampung bising di bawah, orang pulang rumah, hidup terus berjalan. Tapi dalam dada aku timbul rasa lain, bukan rasa bersalah atau takut, tapi gema senyap sesuatu yang tak mahu mati. Aku tutup mata dan bau kayu serta sabun menyelinap. Angin sentuh rambut aku, dan di jauh dalam ingatan aku dengar rantai kaki berdenting perlahan. Bukan berat, tapi kenangan. Aku belum tahu kalau aku akan kembali ke Bentong, tapi aku tahu ada cerita yang tak habis. Ia cuma berhenti takut akan permulaannya. Pagi itu, aku bangun dengan rasa yang aneh. Langit kelabu, hujan renyai mula menitis perlahan di atas pokok anggur. Aku berdiri di tepi tingkap, mengenakan blaus putih nipis yang menampakkan sedikit lekuk tubuh, dipadankan dengan skirt batik paras lutut yang mengalir lembut di bawah lutut. Kasut tumit rendah berwarna coklat muda melengkapi penampilanku. Rantai kaki yang selalu aku pakai berdenting perlahan, memberi irama halus setiap kali aku berjalan. Aku keluar ke dapur, tempat bau kopi baru diseduh memenuhi ruang kecil itu. Amir sudah duduk di meja makan, kemeja kotak-kotak berwarna biru digulung ke siku, rambutnya yang hitam sedikit kusut, menampakkan sisi lelaki yang jujur dan sederhana. Mata hitamnya yang dalam menatap aku seketika sebelum dia mengalihkan pandangan ke cawan kopi di tangannya. Cuaca macam ni buat aku rasa macam nak duduk rumah je, katanya, suara serak dan tenang. Aku tersenyum. Kalau duduk rumah, kau kena layan aku potong kuku, buat urut kaki. Jangan lupa, aku ni isteri tau, bukan pembantu rumah. Dia ketawa kecil, tapi matanya tetap ada sinar yang aku tak faham. Kalau macam tu, aku kena rajin datang rumah, ya tak? Aku sengih. Kalau kau datang selalu, nanti jiran-jiran kata aku ada boyfriend baru. Tak pasal-pasal aku kena jawab,
Tak, dia abang ipar saya, tapi dia suka buat kerja rumah. Hari itu, aku pakai baju kurung moden warna ungu muda dengan aksesori rantai leher emas nipis dan gelang tangan berkilat. Rambut aku ikat kemas, tapi ada beberapa helai yang sengaja aku biar terjulur, memberikan sentuhan lembut pada wajah. Kasut tumit rendah hitam dengan tali kecil di pergelangan kaki, sesuai untuk berjalan di halaman basah selepas hujan. Amir ajak aku ikut dia ke bengkel kayu yang terletak di hujung kampung, tempat dia biasa buat kerja. Aku setuju tanpa banyak soal, walaupun hati berdebar-debar. Mungkin sebab udara sejuk, atau mungkin juga sebab pandangannya yang kadang-kadang mengintai aku macam nak baca isi hati. Di bengkel, bau resin dan kayu baru mencampur baur. Aku lihat Amir sedang mengukir papan kayu, jari-jarinya cekap menggergaji dan menggilap. Dia berhenti seketika, pandang aku, dan tanpa kata hulurkan potongan kecil kayu yang telah dia ukir halus berbentuk bunga raya. "Kau suka?" tanya dia, senyum separuh. Aku ambil dan perhatikan. "Cantik, macam kau." Dia tersenyum lebar. "Jangan nak puji aku pula, nanti tak kerja." Aku ketawa kecil. "Kalau macam ni, aku kena datang selalu supaya kau rajin kerja." Semasa kami duduk di bangku kayu, aku perasan rantai kaki aku berdenting perlahan. Bunyi itu seolah-olah mengisi ruang sunyi di antara kami. Aku sengaja membiarkan kaki aku sedikit terjulur, biar rantai itu bergerak bebas. Amir pandang, dan sekali lagi aku dapat rasa ada sesuatu yang tak terucap di antara kami. Aku cuba alihkan perhatian dengan bertanya tentang keluarganya, tentang kenapa dia suka tempat sunyi macam ini. Dia jawab dengan suara perlahan, "Kadang-kadang, kita perlukan tempat yang buat kita rasa tenang, tempat yang boleh dengar bisikan hati sendiri." Aku angguk. "Aku faham, tapi kadang-kadang bisikan tu buat kita takut." Dia senyum. "Kadang-kadang, kita kena berani hadap takut tu. Kalau tak, dia akan kejar sampai ke mana-mana." Aku tersentuh dengan kata-katanya. Rasa seperti dia bukan sahaja bercakap tentang tempat sunyi, tapi juga tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih berat. Sebelum pulang, Amir tolong aku pasang rantai kaki itu dengan lebih kemas. Tangannya sentuh pergelangan kaki aku lembut, tapi cukup buat aku terdiam seketika. Aku pandang dia, dan kali ini aku nampak sesuatu yang lain. Bukan hanya persahabatan, tapi sesuatu yang penuh rahsia. Aku cuma senyum semia. "Terima kasih, ya, Amir. Aku rasa rantai ini bukan sekadar hiasan, tapi macam perisai." Dia angguk, "Kadang-kadang perisai itu penting. Tapi jangan lupa, perisai juga boleh jadi beban." Aku pulang dengan perasaan yang bercampur baur. Dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang sedang mula tumbuh, sesuatu yang aku tak pasti mahu aku hadapi atau mahu aku lari daripadanya. Sampai rumah, aku lihat Hafiz belum balik lagi. Telefon di meja makan berkelip dengan mesej baru dari Miro. Aku sengaja tak baca. Aku tahu, ada cerita lain yang menunggu untuk aku fahami. Tapi malam itu, aku bermimpi sesuatu yang aneh. Bayangan seorang lelaki berdiri di bawah pokok anggur, tapi wajahnya kabur. Tangan dia memegang rantai kaki yang sama seperti aku pakai. Aku cuba capai, tapi dia hilang sebelum aku sempat sentuh. Aku terjaga dengan jantung berdegup kencang dan bunyi rantai kaki berdenting lembut di lantai kayu. Aku tahu malam ini bukan malam biasa. Apa yang tersembunyi di balik bayang-bayang itu? Aku belum bersedia untuk tahu, tapi aku tahu aku tak boleh lari lagi. Pagi yang dingin menyapa kampung Laman dengan kabus tebal yang melilit di antara pokok-pokok durian dan kelapa sawit. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang tamu kecil, mengenakan baju kurung rona merah jambu lembut, bahagian atasnya sedikit ketat, menonjolkan lekuk halus tubuhku tanpa menyinggung batas kesopanan. Rambut hitam panjangku dikepang rapi, dihiasi dengan sebutir bunga raya kecil di sisi telinga. Gelang emas nipis di pergelangan tangan berkilau lembut, sementara rantai kaki berdering halus setiap kali aku melangkah ringan di atas lantai kayu. Aku cuba senyum di cermin, cuba yakinkan diri bahwa hari ini aku akan kuat. Tapi bayangan lelaki dalam mimpiku malam tadi masih membelenggu. Aku ambil segelas air di dapur, dan terasa seperti ada pandangan hangat mengintai dari sudut ruangan. Aku berpaling, tapi ruang itu kosong. Atau begitu yang aku mahu percaya. Hafiz belum pulang dari shift malamnya. Aku tahu dia penat, tapi ada sesuatu yang membuat aku resah tanpa sebab yang jelas. Aku cuba alihkan fikiran dengan pergi ke salon kecantikan tempat aku bekerja.
Aku pakai blaus putih bertali di belakang, skirt pensil hitam yang membungkus pinggul dengan kemas, dan kasut tumit sederhana tinggi yang membuat aku rasa yakin. Di salon, suasananya riuh rendah. Kak Ani, pemilik salon, sedang melayan pelanggan dengan penuh mesra. "Aisyah, kau nampak lain hari ni, macam ada aura baru," katanya sambil tersengih nakal. Aku ketawa kecil. "Aura ke? Mungkin sebab aku tidur lena malam tadi." Dia buat muka tak percaya. "Tidur lena ke? Kau ni, banyak sangat mimpi ke?" Aku sengih. "Mimpi ada lelaki misteri, tapi jangan risau, aku tak jatuh cinta lagi." Kak Ani tergelak. "Kalau jatuh cinta, jangan lupa jemput aku makan kek." Hari itu aku tak lepas pandang telefon. Mesej dari Miro masih tak terjawab. Dalam hati, aku tahu aku tak boleh terus lari dari cerita yang menanti, tapi aku juga takut. Petang, selepas kerja, aku berjalan pulang melalui lorong kecil di belakang kampung. Angin bertiup sepoi-sepoi, membawa bau tanah basah dan daun kering. Aku pakai baju kurung biru muda dengan sulaman halus di bahagian dada, rambut aku biar terurai, sedikit bergelombang kerana kelembapan udara. Selipar kulit lembut yang aku beli di pasar malam baru-baru ini menambah gaya santai aku. Di tengah jalan aku terdengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Aku berpaling, tapi hanya sebatang pokok anggur yang bergoyang perlahan. Aku tersenyum sendiri. "Aisyah, jangan melatah, itu cuma angin." Tiba-tiba, sebuah nota kecil terjatuh di hadapan kaki aku. Aku tunduk ambil, tertera tulisan tangan yang kemas. "Jangan takut pada bayangan, kerana kadang-kadang bayangan itu lebih jujur daripada cahaya." Aku coba ingat siapa yang pernah menulis ayat seperti itu. Hati aku berdebar, dan aku tahu nota itu bukan datang dari Amir atau Hafiz. Ada orang lain yang sedang perhatikan aku dari jauh. Di rumah, aku buka nota itu sambil duduk di sofa. Air mata menitis tanpa aku sedar. Kata-kata itu menusuk ke dalam jiwa. Aku letakkan nota itu di meja dan pandang rantai kaki yang berkilat di pergelangan. Tiba-tiba telepon berdering. Nama Miro terpampang di skrin. Aku tarik nafas panjang dan angkat panggilan. "Hai, Aisyah." Suara lelaki itu lembut tapi penuh kerinduan. "Boleh kita jumpa? Ada banyak yang aku nak cerita." Aku terdiam. Ada bahagian dalam diri aku yang mahu tahu, tapi juga takut. "Aku akan fikirkan," jawab aku perlahan. Selepas menutup telefon, aku duduk termenung. Dunia aku seperti dipenuhi kabus tebal yang semakin menebal. Di luar, angin malam membawa bisikan rahasia yang belum terungkap. Apa sebenarnya yang Miro mahu ceritakan, dan siapakah lelaki dalam mimpiku yang seolah-olah memegang kunci kepada segala teka-teki ini? Malam menjelang, dan aku tahu esok akan membawa sesuatu yang belum pernah aku rasa sebelum ini. Sesuatu yang akan mengubah hidup aku selamanya. Malam itu, aku duduk di beranda rumah kampung Laman, mengenakan baju kurung moden warna biru gelap yang menyentuh betis dengan rekaan lengan pendek berendah halus. Rambutku yang hitam pekat diikat kemas ke belakang, memperlihatkan garis leher yang anggun. Kaki aku diletakkan di atas kerusi rotan, rantai kaki berdering lembut seiring dengan hembusan angin malam yang dingin. Di pergelangan tangan, gelang emas nipis berkilau di bawah cahaya lampu taman yang redup. Aku pegang telepon, memandang mesej terakhir dari Miro yang masih terpampang di skrin. "Jumpa aku di warung Pak Mat jam 9 malam." Degupan jantung aku semakin laju. Warung itu hanya beberapa menit berjalan kaki dari rumah, tapi entah kenapa rasa takut dan ingin tahu bercampur menjadi satu. Aku bangun perlahan, sarung selendang sutra warna merah hati di bahu, dan melangkah keluar. Jalan kampung basah selepas hujan petang tadi, bau tanah dan daun basah menusuk hidung. Aku pakai selipar kulit lembut. Langkahku tenang tapi hati berdebar. Kalau aku jatuh ke dalam lubang, jangan risau, aku memang tengah cari jalan keluar. Aku bisik pada diri sendiri sambil tersenyum sendirian. Sampai di warung Pak Mat, suasananya sederhana, lampu neon kuning menggantung, meja kayu usang dengan kerusi plastik merah. Beberapa pelanggan sedang leka minum teh tarik dan makan kuih tradisional. Aku pandang sekeliling, mencari Miro. Dia duduk di sudut, memakai baju kemeja putih nipis dan seluar jeans lusuh, rambutnya sedikit kusut. Matanya cerah, tapi ada bayang-bayang gelisah di wajahnya. Aku berjalan perlahan, jantung berdegup, tapi coba tenang. "Terima kasih datang," katanya sambil senyum, mengangkat gelas teh tarik. "Ada banyak yang aku nak ceritakan, tapi tak tahu mana nak mula."
Aku duduk di sebelahnya, menghirup teh tarik yang manis dan panas, cuba redakan rasa gugup. Miro mula bercerita tentang masa lalu yang aku tak pernah tahu, tentang hubungan dia dengan Hafiz, rahsia yang selama ini disimpan rapat, dan pertemuan mereka di gudang logistik Bentong. Kalau kau tahu apa yang aku tahu sekarang, kau akan faham kenapa Hafiz berubah, katanya perlahan, menatap aku dalam. Tapi kau kena janji, jangan cakap pada siapa-siapa, bukan lagi masa. Aku tersentak. Apa maksud kau? Hafiz ada masalah? Dia angguk. Masalah besar, Aisyah, bukan setakat kerja, tapi tentang pilihan hidup dan orang yang dia terlibat. Aku cuba menelan rasa panik. Kenapa kau cerita semua ni pada aku? Kerana kau isteri Hafiz dan aku rasa kau berhak tahu. Aku nak kau berhati-hati. Aku diam, fikiran berputar ligat. Semua yang aku alami sejak beberapa minggu ini mula dapat gambaran. Bayangan lelaki dalam mimpi, mesej rahsia, dan kini pengakuan Miro yang tak terduga. Tiba-tiba, dari luar, kedengaran bunyi motosikal menyengat laju. Aku pandang ke pintu, dan hati aku hampir tercabut. Seorang lelaki bertopi keledar hitam masuk, matanya mencari sesuatu atau seseorang. Aku kaku. Miro juga perasan. Dia pandang ke arah pintu dengan serius. Ini bukan kebetulan, bisiknya. Kita kena berhati-hati. Aku cuba tenangkan diri, tapi tangan aku berpeluh. Lelaki itu berhenti seketika, pandang sekeliling dan terus keluar tanpa berkata apa-apa. Angin malam membawa bau hujan yang baru reda, dan aku tahu, malam ini bukan sekadar pertemuan biasa. Apakah rahasia gelap yang mengintai di sebalik senyuman Hafiz? Siapakah lelaki misteri yang muncul di warung itu? Dan bagaimana aku harus melindungi diri dalam permainan yang semakin berbahaya ini? Malam itu, rantai kaki aku berdenting perlahan, seolah-olah memberi amaran bahwa bahaya semakin dekat, dan aku harus bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Pagi yang suram menyelimuti kampung Laman dengan kabus tebal yang melayang lembut di antara dahan pokok pisang dan bunga kemboja. Aku berdiri di halaman rumah, mengenakan baju kurung moden warna krim dengan corak bunga kecil berwarna coklat muda, dipadankan dengan tudung satin berwarna coklat gelap yang diikat kemas di leher. Kasut tumit rendah berwarna coklat tua menyentuh tanah basah selepas hujan malam tadi, sementara rantai kaki halus di pergelangan berdenting lembut mengiringi langkahku yang perlahan. Hati aku masih berdebar-debar selepas kejadian malam tadi di warung Pak Mat. Aku cuba mengawal perasaan, tapi bayangan lelaki bertopi keledar hitam itu terus menghantui. Aku tahu, aku tidak boleh terus diam dan menunggu. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku mengambil telefon dan menghantar mesej kepada Amir Faiz, abang iparku, mohon bantuan. Amir, boleh kita jumpa? Ada perkara penting aku nak bincang. Tak lama kemudian, dia membalas, boleh. Jumpa di kedai kopi tepi jalan dalam 30 menit. Aku segera bersiap dengan baju kurung biru muda yang ringan dan selipar kulit hitam, rambut diikat kemas dengan reben satin hitam. Aku juga pastikan rantai kaki yang membuat aku rasa berani itu terpasang kemas. Di kedai kopi, suasananya sederhana dan berbau harum kopi hitam. Amir sudah menunggu, duduk di meja kayu sambil menghirup segelas kopi panas. Matanya yang tajam menatap aku dengan penuh perhatian. Aisyah, kau nampak risau. Apa yang berlaku? Tanya Amir, suaranya penuh keprihatinan. Aku menghela nafas panjang dan mula bercerita tentang pertemuan aku dengan Miro malam tadi, lelaki misteri di warung, dan nota-nota rahsia yang aku terima. Amir mendengar dengan serius, kadang-kadang mengangguk. Kau kena berhati-hati, Aisyah. Dunia ni tak selalu macam yang kita nampak. Hafiz mungkin terpaksa buat sesuatu yang kita tak tahu sebabnya, katanya cuba memberi nasihat. Aku angguk perlahan, tapi aku tak tahu macam mana nak hadapi semua ni. Aku takut, Amir. Dia tersenyum lembut. Tak apa takut, itu manusiawi. Tapi jangan biar takut tu kawal hidup kau. Aku akan ada untuk kau. Kami berdua diam seketika, hanya bunyi cawan kopi yang beradu dengan meja menjadi muzik latar. Selepas itu, Amir ajak aku berjalan-jalan di taman kecil berhampiran kedai kopi. Aku merasa sedikit lega dengan kehadirannya, seperti ada pelindung yang memahami. Tiba-tiba telefon aku bergetar, mesej dari Hafiz. Aku akan pulang awal malam ni, jaga diri baik-baik. Aku balas, tunggu aku di rumah, Hafiz. Dalam hati, aku berharap segala rahsia yang tersembunyi dapat terungkai dengan aman. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Jalan yang aku pilih mungkin berliku dan penuh duri. Dalam perjalanan pulang, aku teringat kata-kata Amir,
Dunia ni tak selalu macam yang kita nampak. Mungkin selama ini aku terlalu buta dengan segala yang berlaku di sekeliling. Di rumah, aku berdiri di depan cermin besar, melihat diri sendiri. Rantai kaki berdering perlahan, mengingatkan aku untuk terus kuat walau apa pun yang menanti. Tiba-tiba, bunyi pintu depan diketuk perlahan. Aku berpaling dan melihat bayangan yang tidak asing. Hati aku berdenting kencang. Apakah ini petanda bahawa rahsia yang aku cuba sembunyikan semakin hampir terbongkar? Aku melangkah ke pintu dengan perlahan, tangan menggenggam rantai kaki yang selama ini menjadi teman setia. Siapakah yang berdiri di pintu rumahku pada pagi yang suram itu? Dan apakah yang akan dibawa bersamanya? Aku belum bersedia untuk tahu, tapi aku tahu, aku tak boleh lari lagi dari takdir yang menanti. Pintu rumah terbuka perlahan, dan di hadapanku berdiri seorang lelaki bertubuh tinggi. Wajahnya separa tersembunyi di bawah topi songkok hitam yang sedikit condong ke depan. Dia mengenakan baju Melayu berwarna putih bersih, dipadankan dengan sampin songket berwarna emas yang berkilauan di bawah cahaya pagi. Kasut kulit hitamnya berkilat, tapi matanya yang tajam dan penuh rahsia langsung membuatkan aku terasa seperti disuluh lampu sorot. "Assalamualaikum Aisyah," suaranya perlahan tapi tegas, seolah-olah setiap patah perkataan membawa beban yang berat. Aku membalas salam itu dengan suara yang tersekat. "Waalaikumsalam. Encik siapa ya? Saya tidak mengenali encik." Dia mengangkat sedikit topi songkoknya, memperlihatkan wajah yang aku pernah lihat sekilas di pasar malam beberapa minggu lalu, lelaki yang sering menunggu di luar gudang logistik Bentong. "Nama saya Razak. Saya datang untuk berbincang tentang suami awak Hafiz." Jantung aku berdegup laju, tangan aku menggenggam erat rantai kaki yang sentiasa aku pakai. Aku cuba tenang, tapi suara aku sedikit gemetar. "Apa kaitan encik dengan Hafiz?" Razak melangkah masuk tanpa menunggu jawapan, matanya masih memerhati setiap sudut rumah seolah-olah mencari sesuatu. "Hafiz terlibat dalam sesuatu yang besar, Aisyah. Lebih besar daripada yang awak sangka." Aku menarik nafas panjang dan duduk di kerusi rotan, cuba mengawal perasaan. "Kalau begitu, kenapa encik datang kepada saya? Bukankah lebih baik berbincang terus dengan Hafiz?" Razak tersenyum tipis. "Hafiz sekarang dalam bahaya. Ada pihak yang tidak mahu perkara ini terbongkar. Saya datang untuk beri amaran dan tawaran perlindungan." Aku terkejut. "Perlindungan? Dari siapa?" "Saya tak boleh beritahu sekarang, tapi percayalah Aisyah, awak perlu berhati-hati. Ada yang sedang memerhatikan setiap langkah awak dan suami." Aku termangu memandang rantai kaki di pergelangan yang berdenting halus. Rasanya seperti peringatan tak henti-henti bahawa aku sedang terperangkap dalam permainan yang lebih besar daripada yang aku bayangkan. Razak mengeluarkan sekeping kertas kecil dan menyerahkannya kepadaku. "Ini nombor telefon saya. Hubungi saya bila-bila masa kalau perlukan bantuan." Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, dia sudah melangkah ke pintu, memandang sekali lagi sebelum menghilang ke arah jalan kampung yang berkabus. Senyap kembali menyelubungi rumah. Aku duduk termenung, memegang kertas kecil itu erat-erat. Di luar angin membawa bau tanah basah dan daun yang gugur, seolah-olah alam pun merasakan ketegangan yang mengikat aku saat ini. Telepon berdering, aku lihat skrin. "Hafiz." Aku jawab dengan suara yang lebih tenang dari hati yang bergejolak. "Awak di mana?" Suara Hafiz di hujung talian kedengaran letih. "Aku dalam perjalanan pulang. Kita perlu bercakap, Aisyah. Banyak yang perlu aku jelaskan." Aku mengangguk, walaupun dia tak dapat melihat. "Aku tunggu awak di rumah." Selepas menutup telefon, aku berdiri di tepi tingkap, memandang jauh ke arah hutan kecil di belakang kampung. Di sana, bayang-bayang kelihatan seperti bergerak perlahan, menyembunyikan rahsia yang menunggu untuk dibuka. Rantai kaki aku berdenting perlahan, mengisi ruang sunyi dengan janji yang belum terpenuhi. Aku tahu, malam ini segala rahsia yang selama ini tersembunyi akan mula terungkap, dan mungkin hidup aku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, rumah kampung Laman dipenuhi dengan bau hujan yang baru reda, menyerap ke dalam setiap sudut kayu dan langsir. Aku berdiri di tepi jendela besar ruang tamu, mengenakan baju kebaya moden warna hijau zamrud yang lembut, dengan rendah halus di lengan dan leher yang menampakkan tulang selangka secara sopan. Rambut aku digelung kemas, manik-manik kecil yang tergantung pada sanggul berkilauan di bawah cahaya lampu gantung.
Kasut tumit rendah berwarna emas lembut, manis dipadankan dengan gelang tangan dan rantai kaki yang berdenting halus, mencuri perhatian tanpa keterlaluan. Suasana tegang menyelubungi aku ketika Hafiz akhirnya melangkah masuk, wajahnya yang penat dan sedikit lusuh menunjukkan beban yang dia pikul selama ini. Dia mengenakan baju kemeja biru gelap yang sedikit berkedut, seluar selek hitam, dan kasut kulit yang sudah mulai lusuh. Matanya menatap aku dengan campuran penyesalan dan keletihan. "Aisyah," suaranya serak, "aku tahu aku dah lama menyembunyikan banyak perkara daripada kau, tapi aku tak pernah berniat untuk menyakiti." Aku diam, membiarkan air mata yang dah lama tertahan mengalir perlahan. "Kenapa, Hafiz? Kenapa semua ini?" Aku bertanya, suara aku bergetar. Dia duduk di sofa, menghela nafas panjang. "Ada orang yang aku tak boleh tolak. Mereka mengancam keluarga aku. Aku terpaksa ikut arahan mereka, walaupun hati aku berat." Aku pegang tangan dia, cuba beri kekuatan. "Kau tak perlu sorokkan beban tu seorang diri," aku bisik. "Kita boleh hadapi sama-sama." Hafiz mengangguk. "Ada satu perkara lagi. Miro bukan sekadar rakan sekerja dia. Mereka ada hubungan lama yang aku tak pernah cerita. Aku takut itu sebab semua masalah ni bermula." Aku terkejut. "Miro? Kenapa dia tak pernah cakap pada aku?" Hafiz diam. Dia cuba lindungi kau dari kebenaran yang pahit. Tapi aku rasa, semakin lama aku sorok, semakin dalam aku terperangkap. Kami duduk berdua dalam diam, hanya bunyi jam dinding dan rantai kaki aku yang berdenting perlahan memenuhi ruang. Aku tahu malam ini adalah titik perubahan dalam hidup kami. Tiba-tiba, telefon aku bergetar. Mesej daripada nombor yang aku tak kenal. "Jangan percayai semua yang kau dengar. Ada yang bermain di belakang tabir." Aku pandang Hafiz dan dia membalas dengan pandangan penuh kebimbangan. "Kita kena cari jawapan sebelum terlambat," katanya. Aku tahu perjalanan kami belum berakhir. Malah, ia baru sahaja bermula. Di luar, angin malam menghembus perlahan, membawa bisikan rahsia yang hanya boleh didengar oleh mereka yang berani mendengarnya. Rantai kaki aku berdenting perlahan, seolah-olah mahu mengingatkan bahawa setiap langkah membawa risiko dan setiap rahsia ada harga yang perlu dibayar. Apa yang menanti di hadapan? Akankah kebenaran membawa pembebasan atau kehancuran? Aku hanya mat boron dan bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang datang. Pagi yang redup menyelimuti kampung Laman dengan kabus nipis yang berarak perlahan di antara pokok kelapa dan bunga cempaka. Aku berdiri di dapur rumah, mengenakan baju kurung moden berwarna kuning lembut dengan corak bunga kecil di sepanjang kainnya. Tudung chiffon yang ringan berwarna krim melilit kemas di kepala, menampakkan wajahku yang sedikit lesu namun penuh tekad. Kasut flat berwarna coklat muda menambah keselesaan saat aku melangkah ringan di lantai jubin yang dingin. Suasana di rumah terasa tegang sejak perbualan malam tadi dengan Hafiz. Aku cuba menenangkan fikiran dengan menghidangkan secawan teh tarik panas untuk kami berdua. Aroma manis dan pekat itu mengisi ruang dapur yang kecil tapi hangat. Hafiz duduk di meja makan, wajahnya masih kelihatan letih, namun matanya menyimpan semangat baru. "Kita perlu buat sesuatu, Aisyah," katanya serius. "Aku dah hubungi seorang kawan lama yang boleh bantu kita selesaikan masalah ni." Aku mengangguk, walaupun hati aku dipenuhi dengan pelbagai persoalan. "Siapa dia? Apa yang dia boleh buat?" Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Namanya Pak Idris. Dia orang lama dalam bidang keselamatan. Tak ramai yang tahu tentang dia, tapi aku percaya dia boleh dipercayai." Aku tersenyum kecil. "Kalau macam tu, kita kena berani. Aku tak nak hidup dalam ketakutan lagi." Hafiz menyentuh tangan aku lembut. "Aku juga. Kita akan hadapi bersama-sama." Selepas sarapan, aku keluar ke halaman, memakai tudung labuh berwarna hijau zamrud yang menyentuh bahu, bersama baju kurung putih bercorak halus. Rambut aku yang dikemaskan di dalam tudung terasa sejuk disapa angin pagi. Aku berjalan ke pondok kecil di tepi halaman, tempat aku biasa duduk untuk mengumpul semangat. Tiba-tiba, telefon aku bergetar. Mesej masuk dari nombor yang aku tak kenal. "Hati-hati, ada yang sedang memerhati." Aku terdiam, tangan aku menggenggam erat rantai kaki yang sentiasa aku pakai. Rasanya seperti ada mata yang mengintai dari setiap sudut kampung ini. Aku segera hubungi Amir Faiz. "Amir, aku dapat mesej pelik. Aku rasa kita dalam bahaya." Dia membalas cepat, "Jangan risau.
aku akan datang ke rumah sekarang. Tak lama kemudian, Amir tiba dengan kereta lama berwarna merah marun. Dia turun dengan langkah tegap, memakai baju tee dan jeans lusuh, rambutnya yang hitam digayakan ringkas. Wajahnya serius, tetapi ada keyakinan yang membuat aku rasa sedikit lega. "Kita kena kuat, Aisyah. Aku di sini untuk jaga engkau," katanya sambil menyentuh bahu aku. Kami duduk bersama di ruang tamu, berbincang tentang langkah seterusnya. Aku tahu perjalanan ini penuh dengan risiko, tapi aku tidak akan berundur. Malam itu, aku memakai baju kurung biru laut dengan rekaan modern, rambut aku dibiarkan terurai lembut di bahu, gelang tangan dan rantai kaki berkilauan di bawah cahaya lampu, memberi aku rasa yakin dan berani. Ketika aku melangkah ke beranda, angin malam membawa bisikan yang samar dan rantai kaki berdenting perlahan, seolah-olah mengingatkan aku bahwa masa depan penuh dengan misteri yang belum terungkai. Apa yang menanti kami di hadapan? Adakah keberanian dan cinta mampu menewaskan bayang-bayang gelap yang cuba menghancurkan segala yang aku sayangi? Hanya waktu yang akan menjawab. Malam itu aku duduk di tepi tingkap besar, mengenakan baju kurung warna ungu gelap dengan rendah halus di lengan dan bahagian dada yang memberi sentuhan elegan tanpa keterlaluan. Rambut hitamku diikat kemas ke belakang, memperlihatkan leher anggun yang dihiasi rantai halus berkilat. Kasut tumit rendah berwarna hitam yang aku pilih dengan cermat menambah aura tenang dan yakin. Telepon berdering dengan nada yang membuat jantungku berdegup kencang. Nama Pak Idris tertera di skrin. Aku angkat dengan tangan sedikit gemetar. "Aisyah, ini Pak Idris. Aku sudah dapat maklumat tentang ancaman yang kau dan Hafiz hadapi." Suaranya berat dan penuh wibawa. "Kita perlu berjumpa segera. Ada sesuatu yang perlu kau tahu." Aku mengangguk walaupun dia tidak dapat melihat. "Di mana kita akan bertemu?" "Di sebuah kafe kecil di Bandar Bentong. Aku akan tunggu kau dan Hafiz di sana jam 9 malam ini." Aku menutup telepon, berdebar namun bertekad. Aku beritahu Hafiz dan kami bersiap dengan penuh hati-hati. Aku memilih baju kurung modern warna merah marun dengan potongan yang menonjolkan garis pinggang tanpa menjejaskan kesopanan. Rambut aku dibiarkan terurai, sedikit bergelombang, dan aku memakai aksesori emas nipis, gelang tangan dan rantai kaki yang berdenting halus setiap kali aku melangkah. Dalam perjalanan ke Bentong, aku duduk di sebelah Hafiz dalam kereta. Suasana sunyi tapi penuh tegang. Lampu jalan berkelip di luar, mencipta bayang-bayang yang bergerak perlahan di wajah kami. Setibanya di kafe, kami disambut oleh Pak Idris, lelaki bertubuh tegap dengan janggut pendek dan mata yang tajam. Dia mengenakan baju Melayu hitam dengan samping berwarna kelabu, nampak tenang tapi penuh misteri. "Kita tidak ada banyak masa," katanya segera. "Ada pihak yang mahu kau dan Hafiz diam selamanya. Mereka kuat dan licik." Aku menelan liur. "Apa yang boleh kami buat?" Pak Idris mengeluarkan beberapa dokumen dan gambar, menunjukkan bukti penglibatan kumpulan tertentu dalam ancaman itu. "Kita perlu bertindak cepat. Aku akan bantu lindungi kau, tapi kau juga kena berani." Hafiz menggenggam tangan aku erat, memberi kekuatan. Aku balas genggamannya, rasa hangat membakar jiwa. Ketika kami beransur keluar dari kafe, bayang-bayang gelap mengikuti dari jauh. Aku rasa rantai kaki aku berdenting lebih kuat, seolah-olah memberi amaran bahwa bahaya semakin hampir. Aku tahu malam itu bukan sekadar pertemuan biasa. Ia adalah titik permulaan perjuangan kami melawan bayang-bayang yang mahu memusnahkan segala yang kami cintai. Apa yang akan terjadi seterusnya? Adakah keberanian dan kasih sayang kami cukup untuk menewaskan musuh yang tersembunyi di balik gelap? Hanya masa yang akan menentukan nasib kami. Malam terakhir di kampung Laman itu terasa berat, penuh dengan bisikan rahasia yang sukar diungkap. Aku berdiri di halaman rumah, mengenakan baju kurung putih bersulam halus yang lembut menyentuh kulitku, dengan tudung chiffon nipis berwarna kelabu yang melilit anggun di kepala. Rambut hitamku disanggul kemas, memperlihatkan lekuk leher yang halus. Kasut tumit rendah berwarna perak menghiasi kaki, dan rantai kaki yang biasa aku pakai berdenting perlahan, seolah-olah memberi salam perpisahan. Hafiz sudah tidur di dalam bilik, wajahnya yang penat dan penuh beban membuat hatiku remuk. Aku tahu esok adalah hari yang menentukan, semua rahasia yang tersembunyi akan terbongkar, dan aku harus bersedia menghadapi segala kemungkinan. Tangan aku menggenggam erat rantai kaki itu, seolah-olah mencari kekuatan terakhir.
Aku melangkah ke beranda, menatap langit malam yang gelap, bertabur bintang yang redup. Angin malam membawa bau tanah basah dan daun kering, mengingatkan aku pada segala detik yang telah berlalu. Tiba-tiba, teleponku bergetar dengan message baru. Jika kau datang, pokok anggur akan kenal kau. Aku terdiam, jari-jariku menggenggam erat lagi, dan air mata mengalir tanpa mampu kutahan. Di luar, bayang-bayang bergerak perlahan, menyelimuti kampung dengan misteri yang belum terjawab. Aku tahu cerita ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu untuk dihadapi. Pagi esok, aku akan meninggalkan kampung Laman, meninggalkan segala yang aku pernah kenal. Tapi aku juga membawa bersama keberanian dan rahasia yang aku simpan dalam hati. Rantai kaki itu berdenting sekali lagi, lembut namun tegas, seperti janji yang tidak boleh dilupakan. Aku menutup mata dan berbisik, ini bukan pengakhiran, tapi permulaan. Di kejauhan, angin membawa suara yang samar, seolah-olah memanggil namaku. Aku tahu, suatu hari nanti aku akan kembali untuk menyelesaikan cerita yang masih tergantung. Dan ketika itu tiba, aku akan berdiri teguh, tidak lagi takut pada bayang-bayang, karena aku sudah belajar untuk menghadapi permulaannya.